serius. Saya setuju, kita boleh berbalah, tapi dalam soal-soal serius, kita kena ada persetujuan. Baru-baru ini kita telah dikejutkan dengan cerita bagaimana Alban dan Vivian dalam Facebook mereka telah memuat turunkan dengan hujah selamat menyambut bulan Ramadan dengan menjamu selera sup babi tulang ataupun bakoti dengan sijil halal. Dan saya hairan kenapa mutakhir ini perilaku remaja-remaja dalam negara kita begitu liar. Mereka seolah-olah tidak ada penghormatan. Bagi saya, soal perkauman ini, soal agama ini bukan lagi soal toleransi, tetapi dia soal penghormatan, penerimaan. Maka saya pun melihat hari demi hari ramai pemimpin-pemimpin daripada suku Tionghoa yang memang mengutuk tindakan ini. Dan saya bertanya kepada kementerian dan saya meminta, rakyat Malaysia meminta supaya Vivian dan juga Alban ini didakwa dan ditangkap serta-merta, jangan dibebaskan dan dipenjarakan. Saya kebimbangan saya, mungkin gejala seumpama ini lahir daripada selepas PRU. Mungkin ini adalah, saya bukan menuduh, tetapi mungkin inilah tajaan-tajaan DAP sebetulnya. Tarik balik dulu, tarik balik. Itu tarik balik ini ini adalah fitnah. Itu penyokong langsung. Betul, tarik balik. Ini sangkaan jahat. Minta dia tarik balik. Dia penyokong MCA tu. Saya cakap berkemungkinan itu dua orang kurang waras, dia tak masuk akal. Apa pula kena-mengena dengan this DAP? is my flow. You duduk dulu. Tapi ini tak boleh buat sangkaan jahat. Kita minta duduk. Duduk. Ini memang orang sabar. Duduk. Kena batangan peraturan masyarakat seputih, sila. 36 Seputih. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa-siapa ahli lain. Apa yang dikatakan itu memang sangkaan jahat. Bukan saya sebut mana-mana MP, saya sebut parti in general. Tak ada boleh 38 general. ahli parlimen DAP dalam dewan ini. Saya bukan cakap ahli-ahli parlimen DAP, mungkin DAP, mungkin. Kalau Ni Yang Muhammad sila duduk semua. Yang Muhammad sila duduk. Ya, sila duduk. Ya. Sebab itulah Tan Sri Speaker dah banyak kali ulang supaya perkataan-perkataan yang dikeluarkan kita berhati-hati. Tadi pun saya dengar perkataan UMNO, tapi saya sengaja tak ambil peduli. Jadi seelok-eloknya selepas ini semua wakil rakyat ambillah perhatian, mengeluarkan perkataan secara sopan dan berhati-hati. Jadi sila kidam batangan. Ya. Jadi kalau kemungkinan itu kita ada, minta dia tarik balik. maka ini merupakan satu kegagalan dalam era politik negara kita. Dan ikuran daripada itu saya menggesa pihak-pihak yang berwajib dakwa serta-merta dua orang individu ini. Sebab saya membaca portal di negara luar, ada individu yang menghina agama dipenjara 1 tahun, 3 tahun. Dan ini pada saya merupakan satu cetusan yang tidak baik. Dan couple ini dulu telah memuat turunkan pula dulu satu ketika video seks mereka berdua di Singapura. Hari ini di negara ini pula. Saya bimbang mungkin Bandar Kuching pun ada terlibat. Ya.
Saya Tolong Ustaz. Datuk Speaker, satu lagi sangkaan jahat. Ini menunjukkan seorang ahli parlimen di sini. Inilah dia. Ini memang sangkaan jahat. legal Balik. Yang saya bimbang dia Datuk dapat Datuk Speaker. Ya. Peraturan masyarakat mana Bandar Kuching? 366. Ni yang Muhammad kena batangan. Berhati-hati dah ya. Enggak, saya bimbang. Ya. Kalau You tidak bimbang ada, apa? okey lah tu. You bukan apa yang bimbang apa ini? Tarik balik. Ya. Teruskan. Ya. Switch off my mic. Jangan marah kucing. Ya, saya bagi ketere. Bukan Datuk Speaker. Selesaikan itu peraturan masyarakat dulu. Ya. Ni kinabatangan. Saya nak minta penjelasan daripada kita kinabatangan terhadap bimbang mengatakan bahawa Bandar Kuching terlibat. Datuk Ketua. Ya. Apa itu pun berapa jam ni? Dia pun bodohkah? Ya, orang bohong dia Sebetulnya, tak benar. Saya bimbang. Kalau Bandar Kuching ada menonton, kalau Tak tidak payah ada, dibimbang. bermakna Datuk kebimbangan saya tidak ada lah. Datuk Speaker, Ya. satu ruling. Ya. Sama ada dia nak tarik balik itu sangkaan jahat. Saya Perkataan tidak buat sangkaan sangat jahat. jahat. Saya Atau hujah tak? saya. Boleh dengar Bandar Kuching? Mana Kuching duduk ya? Adakah yang Boleh berhormat dengar? terlibat Sekejap. dalam itu Duduk, video boleh seks? dengar? Ya. Hujah saya. Adakah yang Kebimbangan berhormat saya. terlibat dalam Ni nampaknya ya, kinabatangan. Bandar Kuching, sila duduk. Saya sebut sila duduk. Kinabatangan. Nampaknya dua-dua ni dah mengeluarkan perkataan di antara satu sama lain. Eloklah kita berubah kepada tajuk yang lain. Ya. Ya. Datuk, tak ada Saya apa-apa bagi ruling. peluang kepada Kalau saya buat ruling, Bandar Kuching pun kena juga mengeluarkan perkataan yang sama. Tahu tak? Ya. Sila Ketua. Terima kasih Tuan Dan Pertua. Saya ingin mendapat pandangan daripada kinabatangan kembali kepada isu yang serius pada bulan Ramadan yang penting ini, yang berkat ini. Isu yang berbangkit daripada perlakuan saudara Elvin dan Vivian ini, saya fikir menjadi concern bukan sahaja kepada pihak sebelah sini, seharusnya juga menjadi concern di pihak pembangkang. Dan saya percaya bagi pemimpin-pemimpin politik yang waras tentunya tidak mahu terlibat dengan perkara-perkara yang sedemikian. Apakah kinabatangan bersetuju kalau saya katakan seharusnya semua kita mengambil tanggungjawab dan memandang serius kepada perkara yang seperti ini kerana kesannya adalah sangat buruk kepada negara pada masa yang akan datang. Saudara Elvin yang beralamat di nombor 6 Jalan Kenanga, Bandar Seri Damansara, dan saudari Vivian yang beralamat di nombor 12 Jalan Lembah 4, Taman Desa Jaya, kita tidak tahu apa latar belakang mereka. Tetapi apakah mungkin situasi ini berlaku rentetan daripada suasana tertentu yang pernah wujud dalam negara kita? Misalnya, kadang-kala kesalahan datang daripada sebahagian pada umat Islam sendiri. Misalnya apabila ada umat Islam memberikan gelaran kepada orang bukan Islam, gelaran-gelaran nama-nama panglima besar Islam diberikan kepada orang bukan Islam. Ataupun ada juga berlaku kadang-kala kita membawa orang bukan Islam ke masjid, ke mimbar tanpa menghormati kepada institusi Islam. Atau berlaku juga kadang-kala di mana kita membiarkan orang bukan Islam membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa mengikut tertib tentang Al-Quran. Yang saya nak sebutkan adalah perilaku-perilaku kita sendiri di kalangan umat Islam kadang-kala menjadikan generasi muda gagal untuk menghormati Islam. Jadi saya fikir kita harus lihat perkara ini secara menyeluruh, bukan secara parti. Saya fikir gejala membangkitkan isu sensitif seperti ini harus kita bendung bersama kerana ia adalah buruk untuk negara dan masa depan. Terima kasih, Muhammad Ketere. Dari awal-awal lagi mukadimah saya setuju dengan Permatang Pau. Kita boleh berbalah, tetapi dalam soal serius, soal agama,
kita harus ada persetujuan antara semua pihak. Dan saya setuju, sebab kalau tidak ada tindakan tegas, bagaimana pula besok hari orang Melayu pula mengutuk bangsa agama lain, mengutuk agama Kristian, mengutuk agama Hindu dan sebagainya, maka akan timbul ketegangan agama dan negara ini mungkin akan menjadi sebuah negara yang tidak menjadi sebuah negara yang selamat. Dan ini bukan contoh. Elvin dan Bibian ini bukan satu contoh yang baik kepada remaja masa depan negara kita. Dan mereka ini perlu dihukum dengan setempal, dengan seberat-beratnya di atas tingkah laku yang mereka ambil. Saya minta pihak polis kalau boleh tahan mereka di lukap 3 malam. Biar mereka rasa bagaimana penderitaan dia. 3 malam cukup. Lepas tu dakwa mereka di mahkamah. Ya silap. Perkhidmatan Bau ke Lenggong. Muhammad. Perkhidmatan Bau sila. Untuk isu ini saya ingat biar kita jelas apa yang dibangkit oleh Khidmatan Tangan, walaupun tindakannya tentulah ikut proses undang-undang. Tapi saya percaya kami dalam Pakatan Rakyat seperti yang disuarakan juga oleh Setiausaha Agung DAP tegas. Kita tidak boleh izinkan dalam negara kita mana-mana pihak sengaja bangun menghina agama Islam seperti mana dilakukan oleh Elvin dan Vivian, ataupun mana-mana pihak untuk menghina apa-apa kepercayaan agama lain sekalipun. Jadi ini pendirian kita yang agak tegas yang kita laksanakan. Tapi untuk khusus dalam menyokong pendirian yang UM Muhammad Khidmatan Tangan, saya tidak fikir kita patut lengahkan supaya siasatan segera dan tindakan diambil sebagai satu pengajaran undang-undang mesti dipatuhi, penghinaan agama tidak boleh diizinkan. Terima kasih Tang Pau. Kita bersatu dalam soal-soal sebegini. Dan satu lagi isu Datuk Yang Pertua. Rakyat Malaysia terkilan dengan Duta Vatican City, iaitu Joseph Moreno. Juga dalam soal-soal agama Islam, dia harus peka. Negara ini negara berdaulat. Dia tiba-tiba campur tangan untuk menggesa supaya penggunaan kalimat Allah itu. Dan saya meminta kerajaan bertanya kepada dia, adakah dia juga akan berjumpa dengan Pop dia di Itali, supaya Pop ini juga menyuruh seluruh umat Kristen seluruh dunia menggunakan kalimat Allah? Mungkin dia tidak. Cuma dia mengambil kesempatan di atas ketegangan agama di sini. Dan dia meminta sesuatu seharusnya bukan kerja dia. Dan saya minta kerajaan mengambil tindakan yang tegas. Usir dia lari daripada negara ini. Sebab kita tidak memerlukan dia berada di sini. Dia memecah belahkan perpaduan agama bangsa kita. Ini penjelasan. Saya tidak ada masa seperti. Muhammad ada baca yang laporan asal. Apa ini yang seperti? disiapkan dalam Ni seputih. Khidmatan Tangan tak beri laluan ni. Nah. Duduk seputih. Tapi mungkin si Putih pun yang ada berkomunikasi dengan Joseph Moreno ni. Mungkin. Mungkin. Semua ni mungkin dia buat khayalan. Buat sangkaan sebab jahat. dia Satu lagi sangkaan saya jahat. cakap usir. Kita minta dia tarik balik lah negara ini. Yalah, saya tanya Muhammad ada baca laporan saya yang tidak bagi asal ruang tak? kepada Yang Berhormat. Tunggulah giliran Yang Berhormat. Saya sudah kehabisan masa, kesuntukan masa. Sila gulung Khidmatan Tangan. Yalah, dia cakap kosong. Apa dia yang cuba bentangkan selama ni? Semua ilalan satu perkara berkaitan dengan bajet pun tak ada. Jadi saya rasa sila Tuan gulung. Speaker Siapa harus dah bilang hentikan. tidak? Seputih, saya dah bagi tahu, sila duduk dan Khidmatan Tangan sila gulung. Ya. Saya akan menggulung supaya Seputih dan juga yang lain-lain ni kita boleh lipat-lipat Yang Berhormat. Baru-baru ini semalam saya tersentuh sedikit perbahasan daripada Gombak yang menyentuh soal budget surplus, budget defisit. Dan sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya, saya mengikuti perkembangan Gombak. Dia telah membuat PC di kawasan dia. Dan dia pernah menyebut bahawa rakyat Selangor tidak memerlukan seorang menteri besar seperti Lem Dak
yang tidak bermaya lesu dan tidak tahu apa ini mengembangkan ekonomi Selangor. Tetapi semalam hujah dia pula berputar 360 derajat. Dia kata Menteri Besar telah berjaya mengangkat ekonomi Selangor. Jadi di mana mula-mula dia kata tidak layak menjadi Menteri Besar, sebab walaupun ekonomi dia surplus, memang surplus sebab dia tidak tahu menggunakan wang ringgit dia. Dia suka simpan di akaun dia supaya nampak dia tahu mengurus ekonomi. Ya. Saya dah gulung kena batangan. Saya gulung lah ni. Tapi penggulungan saya memakan masa sedikit. Ya. Sebab saya pakai steamroll yang berat sikit. Jadi oleh kerana itu speaker dia bukan makan masa, dia bazir masa. Kena batangan. Ayah, sila. Tak, saya nak tanya pendapat Kina Batangan sebelum gulung ni. Semalam saya rasa kita semua ni dengar ceramah ekonomi daripada Profesor Kangkung Gombak ni semalam. Jadi dalam ceramah kalau dalam speaker ceramah, layan bahasa macam ini, Yang berhormat Tarik balik. Ya, dia dah tarik balik. Dah. Dia dah minta maaf tarik balik. minta maaf. please. Okey. Yang berhormat Gombak semalam. Ni pasal ni kena beza lah antara kita berbual di kedai kopi dengan di parlimen ya. Dia hanya layak duduk di kedai kopi lah macam ni. Saya melawak, minta maaf. So apa pun semalam dalam ceramah daripada Gombak semalam tu, saya rasa kita semua ni banyak terpegun. Termasuklah sahabat baru saya Lumut ni. Dia pun bangun, tergedik-gedik bangun ni, merasakan bahawa apa yang digambarkan oleh Gombak tadi tu, tergedik-gedik faham. Kelang-kelang kabut lah. Itu tak kasar. Ringkaskan. Macam kata besok negara nak bankrupt. Jadi persoalannya kita ni, kita nak percaya Gombak ke? Tuan Speaker rasa kita nak percaya Standard and Poor's rating ni, mana kita nak percaya? Ataupun World Bank report. Yang dibetul rasa mana kita betul percaya? Saudara, kalau kita nak percaya standard, dia kuliah mana baru, tak boleh tanya saya. Nanti tunggu Yang Mohd Menteri menjawab ya. Okey. Kina Batangan, saya cuma nak beritahu kan. Hari ni keadaan ekonomi kita, kalau mengikut Gombak, besok nak bankrupt lah ni. Kalau mengikut Standard and Poor rating A-, banding dengan Indonesia double B, banding dengan Thailand triple B. Kalau pula daripada bond kita ni 10 years bond, government bond yield, rate kita hanya 3.4%, compare Indonesia 5.46. World Bank fokus kuliah mana baru? Sebenarnya 5.1. Elok gunakan Asian masa Development Yang Mohd untuk berbahas. 5.3. Apa yang saya nak bagi tahu saya nak bagi tahu, nak ajak Kina Batangan berfikir, kadang-kala pembahasan daripada pembangkang ni, dia boleh gambarkan macam keadaan ni cukup kelang kabut. Hanya untuk menunjukkan bahawa kerajaan itu tidak baik. Jadi saya tertarik apa yang Pematang Pauh kata tadi. Tokoh lama, tokoh hebat. Kita boleh berbeza pendapat, tapi tidaklah boleh kita menggambarkan dengan niat berbohong. Itu ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kolim Bandar Baru. Dan saya memasukkan hujah Yang Mohd tu selaku hujah saya, sebab saya juga dimaklumkan bahawa pertengahan 6 bulan pertama ini ekonomi negara kita melonjak naik. Ini bermakna bukan kita yang ramal. Ramalan daripada World Bank, daripada peramal-peramal seluruh dunia meramalkan negara kita, ekonomi, lonjakan ekonomi dia nampak meningkat. Ini bermakna apabila pakar ekonomi telah memberi endorsement kepada kekuatan ekonomi negara kita, maka itulah sebetulnya yang kita harus guna pakai. Akhir sekali, Datuk Pertua, saya juga tidak ketinggalan untuk menegur sedikit, iaitu saya bukan
ingin memberi persetujuan, tetapi rakyat juga sebetulnya ingin tahu apa sebenarnya berlaku dengan peminjaman bank pembangunan sehingga angka 500 juta. Sedangkan makcik saya, pakcik saya di kampung meminjam RM5,000 pun payah benar. Jadi kita, relax. Kita inilah wakil rakyat Barisan Nasional yang ada kualiti. Bukan macam sana. Jadi tukang angguk. Suruh duduk, suruh diam. Kita di sini, kita ada pendirian kita. Mana yang perlu kita tegur, kita tegur. Kita mencari keadilan. Jadi kalau pakcik makcik kita meminjam 50,000 pun payah-payah. Ini pula 500 juta lamsam dapat terus. Saya rasa ada masalah di bank tersebut. Ya, terima kasih. Dan kalau boleh minta penyiasatan segera supaya kita mendapat kebenaran yang cerita yang sebenarnya. Terima kasih Tuan Ketua, saya cukup 15 minit.